kita kata bahawa Al-Quran ni cerita nak mati, orang mati. Al-Quran ni cerita zaman dulu-dulu dah. Quran ialah panduan hidup kita. Cuma pandai-pandailah kita adjust pemahaman kita menurut tafsir yang betul dengan keadaan kita zaman sekarang. Orang sekarang ni dia tak mau kaji, dia guna akal. Banyak benda di dalam Al-Quran tak tercapai akal kita. Dan kalau tuan-tuan membayangkan sekarang dengan akal tuan-tuan tak tercapai Al-Quran ni dengan tuan-tuan, kita akan menjadi pemikiran yang dangkal. Kalau kita lihat di dalam suratul Kahfi, kisah Zulkarnain membina tembok, dan tembok itu menghalang Ya'juj dan Ma'juj daripada menyerang kaum-kaum yang berada di sekitarnya. Tembok apa? Sampai orang tak boleh tembus. Boleh guna ada akal, boleh guna ada hukum adat dalam bab tu. Nabi Zulkarnain membina tembok, dan binatang ataupun makhluk yang kita sebut Ya'juj dan Ma'juj tak boleh keluar. Tembok apa? Besar mana? Kukuhnya mana? Sebab sebelum Zulkarnain membina, dia naik di atas gunung tu, dan dia tengok begitu ramainya golongan Ya'juj dan Ma'juj. Dia balik-balik ke tempat itu, dicarinya tembaga, carinya besi, dicarikan dan dibinanya tembok yang sangat kukuh. Jadi takkan dia orang tak boleh guna tangga api panjat. Hak golongan Ya'juj dan Ma'juj ni yang telinga besar-besar ni, badan tegak-tegak ni, takkan tak boleh guna tali pergi tembok. Maknanya tinggi mana? Allah tak cerita tinggi mana. Kalau kita kata 10 kaki, tak kot. 20 kaki, 20 kaki boleh panjat Ustaz Spiderman boleh panjat. Tinggi mana? Tak tahu. Akal kita tak boleh nak bagi tahu. Tetapi wajib tak percaya adanya tembok itu ada. Katanya Ya'juj dan Ma'juj kalau dia turun, dia minum air di tasik, kering tasik tu punya ramainya. Takkan tak boleh pakat-pakat tolak tembok tu. Akal tak boleh fikir. Ni akal tak boleh fikir. Yang ni yang kadang-kadang orang tak sampai pemikiran tu. Sebab dia rasa zaman kita sekarang buat tembok runtuh. Tembok Berlin runtuh. Tembok tu duk halang daripada kondominium runtuh. Tembok tu runtuh, penahan banjir runtuh. Sebab dia bayangkan dia. Kamu tak bayang zaman dulu teknologi lebih tinggi daripada zaman kita. Orang sekarang perasan teknologi kita lebih tinggi daripada teknologi dulu. Ni silap kita tang situ. Sedangkan Allah kata yang dulu lagi hebat, asyadda minhum quwwah, lebih kuat daripada kamu, lebih hebat daripada kamu. Tetapi teknologi itu dihilangkan, pembinaan itu dihancurkan. Yang ni yang sekarang tengah duk hangat di media sosial sekarang ni. Satu binaan piramid, satu lagi menara binaan Haman dan Qarun. Ini Haman dan Firaun. Dua ni berbeza. Ada orang tanya, kalau menara tu wujud, mana dia? Orang ni tak baca Quran. Kalau piramid tu boleh kekal, kenapa menara tak boleh kekal? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, surah Mu'min. Balik buka, Allah Ta'ala sebut yang dibina oleh Fir'aun Allah hancurkan. Habis tu, kenapa piramid tak hancur? Bukan Fir'aun yang buat. Bukan Fir'aun buat.
Sebab tu orang tak jumpa mahligai Firaun. Kalau awak tanya mana dia menara Firaun, awak kena tanya juga mana rumah Firaun, mana istana Firaun. Yang orang duk jumpa sekarang ialah piramid, kubur dia. Kubur tu sejak zaman Nabi Nuh dah ada dah. Bukan sejak zaman Nabi Idris dah ada dah. Sebelum banjir besar tu dah ada dah. Jadi kena faham mana satu ayat Quran. Di dalam Quran disebut tentang apa yang dibina oleh Firaun, Allah hancurkan bangunan-bangunan dia. Sebab tu ada satu ayat bagaimana Firaun memerintahkan Haman membina menara. Dia kata, kamu binakan menara untuk aku sampai ke pintu-pintu langit. Aku nak tengok Tuhan Musa. Jadi ke pintu langit itu tinggi mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tak disebut. Bandingan pintu langit itu kita tak tahu tinggi mana, kita tak tahu. Ada yang kata banyak ni, ada banyak ni, saya no comment lah tu. Tapi yang dalam Quran sebut dibina yang menara untuk dia naik, bukan yang piramid. Piramid tu kubur, tuan faham? Bukan dia buat pun, sebab tu kekal sampai sekarang. Tapi apa jua bangunan yang Firaun buat, Allah Ta'ala kata kami hancurkan pembinaan dia. Maka tuan-tuan carilah rumah dia tak jumpa, tuan-tuan carilah kedai rumah dia, kedai pun tak jumpa. Tuan-tuan ingat kedai Firaun tu main pacak macam pasal malam? Main pacak je pasal malam. Kalau kubur dia macam tu, agak-agak rumah ni je lah. Tuan-tuan pernah pergi tak kubur Gurap, Jalan Bendahara, Taman Meru punya kubur? Bandingkan kubur tuan-tuan tu dengan rumah tuan-tuan, mana lawa? Kubur ke rumah? Mana besar? Kubur. Banding begitu. Jarang kubur besar, rumah kecil. Mana tengok kubur Gurap ke, kubur Cina ke, Jalan Tambun, Taman Polo, tu dia rumah dia. Rumah kubur dia saja 4-5 pemeluk, rumah dia pula 3 tingkat. Jadi kalau kubur Firaun macam tu punya besar, agak-agak rumah dia besar dah. Kita tak boleh nak bayang, otak dia tak boleh fikir. Sebab tu dia mengaku dia Tuhan. Yang ni orang tak mau kaji Quran. Jadi berhati-hati kalau kita nak menolak sesuatu ajaran ustaz yang mengatakan tinggi menara dia sekian-sekian tinggi, kamu tolak pun tak apalah. Tapi jangan tolak bahawa Firaun pernah memerintahkan Haman membina menara dan dia naik di atas menara tu. Benda ni disebut oleh Allah dalam surah Mukmin. Buatkan pada aku menara yang diperbuat daripada tanah liat yang dibakar. Aku nak tengok di mana Tuhan Musa. Dia cabar dan dia suruh engineer dia yang paling cekap, nama dia Haman, membina ni. Tinggi mana? Wallahu a'lam. Jadi hari ini kebencian kita kepada seseorang menjadikan kita terlupa adanya ayat-ayat Al-Quran. Sehinggalah pakat duk tanya pula, takkan dia nak menapas di atas tu dengan apa? Kamu jangan fikir zaman kamu dengan zaman dia orang. Jangan fikir macam itu. Zaman kita ni, kita duk rasa maju ni, zaman demo dah berapa ribu tahun. Tetapi kerana engkarnya mereka kepada Allah, Allah hancurkan mereka dan teknologi mereka. Yang tinggal pada kita untuk jadi bahan kajian tu hanyalah serdak-serdak saja. Ditinggalnya kubur. Rumah tak tinggal, kubur tinggal. Kamu tengoklah kubur dia mah. Mayat dema pun tak reput, barang mah dema pun tahan. Baju dema sekarang pun beribu tahun masih wujud lagi baju Firaun. Apa teknologi dia? Tuan-tuan, baju habis buat berapa tahun tahan? Siapa yang simpan baju menikah tahun 64? Dah reput. Okey, baju menikah saya pun tak simpan. Baju menikah saya baju Melayu warna krim. Setahun setengah lepas menikah, kawan saya kata, Kazim aku nak menikah, baju tak ada. Ambil lah baju aku, sedekah kat hang.
Orang rumah punya marah lah, abang bagi baju lain, lihat tu baju tu sejarah tu. Tak apalah, sedekah. Bagilah dia menikah. Saya tengok dia menikah tu, baju aku tu dah jadi hak dia, sedekah kat dia. Jadi tuan-tuan, tolong jangan menyamakan pemikiran kita yang singkat ini, yang kecil ini dengan ilmu Tuhan. Cukup kita buat bandingan macam mana Zulkarnain dia buatkan benteng, dia buatkan tembok, dan Ya'juj dan Ma'juj tak boleh naik. Penjara yang kita buat tu pun lepas, lolos penjara tu. Nah, penjara tu lolos orang, dia korek bawah tanah. Bukan setakat 1 kilometer dia korek, 4-5 kilometer ni guna sudu. Kita dengar ada cerita tu, banduan korek guna sudu, korek guna sudu, satu malam satu guni, satu malam satu guni buat keluar tanah. Takkan Ya'juj dan Ma'juj tak boleh korek? Tak boleh. Teknologi apa Zulkarnain pakai ni? Inilah dia tuan-tuan, adat kita, akal kita tak boleh buat. Yang Allah bagi tahu kepada kita ni sipi-sipi je. Firaun buat menara. Macam mana dia naik? Ada lift tak? Allah tak cerita. Dia bawa tak bantuan oksigen naik di atas? Wallahu a'lam. Macam mana dia naik? Macam mana dia duduk di atas? Menapah ke tak menapah? Wallahu a'lam. Hanya Tuhan yang tahu. Ilmu tu tak sampai pada kita. Tetapi taklah boleh kita mengatakan bahawa macam mana dia naik, oksigen tak ada, lift tak ada. Kamu kata tak ada sebab kamu faham kena ada. Mungkin teknologi dia tak sampai pada kamu. Apa yang Allah cerita, itulah dia. Kalau Allah tak cerita, kita meraba-raba. Hari ini pakai jadi polemik dalam media sosial. Sampai ada orang yang kata, ada Firaun buat menara. Ayat tu ayat Quran bang. Ada yang tanya pula, kalau ada menara dia, mana dia? Piramid ada kubur, Babylon ada bekas dia. Tak, sejarah ni ada bekas dia. Mana dia? Tapak dia tu kami nak tengok. Allah sebut dalam Quran, pembinaan yang dibuat oleh Firaun telah kami hancurkan. Hantusah carilah, memang tak ada dah. Habis tu piramid kenapa tak hancur? Cek balik siapa yang membina piramid. Bukan Firaun yang bina dia. Zaman sebelum daripada itu, orang dah bina dah piramid itu. Baik.